Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 Oktober bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan Sabtu 19 November 2022 sebagai hari pengundian bagi Pilihan Raya Umum ke-15. Perkara itu diumumkan Pengerusi SPR Abdul Ghani Saleh pada sidang media di Putrajaya tengah hari tadi. Hari penamaan calon 5 November 2022, hari Sabtu. Hari mengundi awal 15 November 2022, hari Selasa. Hari mengundi 19 November 2022, hari Sabtu. Selain itu katanya pilihan raya kecil Dun Bugaya Sabah akan turut diadakan serentak dengan PRU ke-15 bagi mengisi kekosongan kerusi berkenaan. Terdahulu Abdul Ghani mempengerusikan mesyuarat khas SPR untuk menentukan tarikh-tarikh penting PRU selepas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembubaran Dewan Rakyat berkuat kuasa 10 Oktober lalu. Sementara itu beliau memaklumkan tempoh berkempen ditetapkan 14 hari bermula selepas penamaan calon pada 5 sehingga 18 November. Selain itu katanya daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan adalah daftar pemilih terkini yang dikemas kini sehingga 9 Oktober mengandungi seramai lebih 21 juta orang pengundi. Berita seterusnya, DAP menganggap Ismail Sabri mempersendakan perlembagaan apabila menyifatkan kenyataan mahu memecat 12 menteri kabinet sebagai gurauan. Pengerusinya, Lin Kuan Eng berkata, isu pemecatan anggota kabinet dan pembubaran parlimen adalah sesuatu yang serius dan tidak wajar dijadikan bahan jenaka. Dalam kenyataannya, Lim berkata, sebagai seorang pemimpin, Ismail perlu membuat keputusan dengan mendasarkan tindakannya kepada kepentingan rakyat serta negara. Pada 17 Oktober lalu, Perdana Menteri sementara itu berkata, dia sepatutnya memecat semua Menteri PN yang menulis surat kepada Agung supaya menangguhkan PRU ke-15. Ia dibuat ketika pemimpin tertinggi UMNO mendesak Ismail segera menghadap Agung bagi mencadangkan pembubaran parlimen. Semalam salah seorang daripada Menteri PN terbabit, Dr. Abdul Latif Ahmad secara sinis berkata, masih belum terlambat untuk Ismail memecat mereka. Bagaimanapun Ismail yang juga naib Presiden UMNO kemudian menjelaskan, dia hanya berseloroh apabila berkata demikian. Sementara itu menurut Lim, apa yang berlaku menunjukkan Ismail keliru serta tidak jujur kerana telah mengubah pendiriannya beberapa kali berhubung perkara itu. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan Barisan Nasional tidak akan mengadakan sebarang rundingan dengan parti Lebay selepas PRU 15. Pengerusi BN itu berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera BN di Bandar Baru, Kedah semalam. Jangan runding selepas pilihan raya. Kita bukan riak, kita bukan sombong, kita bukan takabur, kita bukan ujub. InsyaAllah rakyat dan pengundi telah sedar mereka akan memberikan kepercayaan semula kepada Barisan Nasional. Ketika itu, insya-Allah apabila kita menjadi kerajaan, baru ada orang yang terhegeh-hegeh nak jumpa dengan kita, kita kata cukup sampai di sini. Tanpa menamakan mana-mana parti, beliau yang juga Presiden UMNO menyifatkan parti berkenaan sebuah parti yang tiada pendirian tetap. Ahmad Zahid berkata, BN mahu kawan yang setia dan istiqomah selain yang sedia bersama susah dan senang bersama parti itu. Pak Lebay petang cakap lain, malam cakap lain, besok cakap lain, dirinya saja tak salah. Kita pilih kawan yang setia, betul? Kita bukan pilih kawan yang kuluk kelek, betul? Kita hanya pilih kawan yang istiqamah, betul? Sama ada hujan atau panas, dia tetap kawan kita, betul? Kita pilih kawan yang teguh pendirian, susah senang bersama-sama dengan kita, betul? Turut hadir ke majlis itu adalah Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, Setiausaha Agung BN Zamri Abdul Kadir dan Pengerusi BN Kedah Jamikir Baharom.
Naib Presiden DAP Nga Kor Ming menyifatkan tindakan menyamakan parti itu dengan Komunis sebagai kerja iblis dan syaitan setiap kali musim PRU. Nga mengulas poster yang memetik kata Presiden PAS, Abdul Hadi Awang yang berbunyi, tolak DAP pro-komunis. Hadi di Facebooknya berkongsi dakwaan itu dengan mengaitkan DAP dengan Komunis. Justru Hadi mengajak pengundi menolak DAP yang seterusnya mendatangkan kemarahan DAP. Kata Nga, ternyata taktik lama yang kotor itu menyalahkan DAP dalam semua isu adalah pembohongan besar. Sementara itu, Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Pusat CEC DAP, Lim Lip Eng, sebelum ini telah mencabar Hadi mengemukakan bukti bahawa Pakatan Harapan didalangi Komunis dan golongan yang menolak peranan raja. Katanya jika gagal bertindak demikian, bermakna dia berbohong dan patut meminta maaf kepada Yang di-Pertuan Agong dan rakyat. Kita ke perkembangan berikutnya. Amanah akan mempertaruhkan penyandangnya Dr. Zulkifli Ahmad di Kuala Selangor walaupun dia sebelum ini mahu memberi laluan kepada muka baru. Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub berkata, kerusi itu menjadi sangat kritikal selepas UMNO mahu mencalonkan Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz. Sebelum ini, Zulkifli yang juga bekas Menteri Kesihatan mengumumkan tidak menyertai pilihan raya umum kali ini dan menegaskan pendirian itu kekal walaupun BN menurunkan Tengku Zafrul. Sementara itu, sumber yang enggan namanya disiarkan memberitahu Malaysia Kini, perkara itu hasil perbincangan mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Calon Amanah pada Isnin lalu. Selain itu, Amanah juga dijangka membuat perubahan kecil dalam meletakkan calon-calon pada PRU ke-15 nanti, khususnya membabitkan kepimpinan utama parti. Antaranya pengarah komunikasi Amanah Khalid Samad diputuskan tidak akan mempertahankan kerusi Parlimen Shah Alam yang dimenanginya pada 2018. Sebaliknya, kata sumber itu, Khalid akan menjadi taruhan Pakatan Harapan di Parlimen Titiwangsa. Naib Presiden Amanah Hasanuddin Muhammad Yunus pula diputuskan tidak mempertahankan kerusi Parlimen Hulu Langat. Bekas Naib Presiden Amanah Husam Musa dikabarkan tidak dicalonkan untuk bertanding di mana-mana kerusi Parlimen di Kelantan. Ini selepas seorang aktivis Pertubuhan Bukan Kerajaan Save Kelantan memberi gambaran berhubung perkara itu semalam. Aktivis tersebut Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan di Facebooknya bahawa Husam yang juga Ketua Amanah Kota Baru tidak tercalon di kerusi Parlimen di Kelantan. Untuk rekod, Husam merupakan bekas Naib Presiden PAS sebelum berlaku krisis dalaman yang membawa dia menyertai Amanah. Melalui Amanah dan PH, dia yang pernah menjadi Exco Kanan Kelantan diletakkan untuk bertanding di kawasan Parlimen Kota Baru pada 2018. Bagaimanapun dia tewas kepada calon PAS Taqiyuddin Hassan dengan majoriti 5,869 undi. Pada September 2020, Husam meletakkan jawatan Naib Presiden Amanah dan kemudiannya aktif bergerak bersama Save Kelantan. Sementara itu, Malaysia Kini difahamkan Amanah akan bertanding di 7 kerusi Parlimen di Kelantan iaitu Kota Baru, Bengkalan Cepa, Rantau Panjang, Tumpat, Kuala Krai, Pasir Putih dan Kubang Kerian. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Aslan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.